disediakan oleh Puan Faranas binti Azizan dari SMK Bukit Gambir, Pulau Pinang. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz kecil, sederhana dan besar. Apakah klasifikasi perniagaan? Klasifikasi perniagaan merupakan penyusunan perniagaan dalam sesuatu kelompok tertentu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Klasifikasi perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu saiz perniagaan dan sektor perniagaan. Bagi saiz perniagaan terbahagi kepada tiga, iaitu saiz kecil, saiz sederhana dan saiz besar. Manakala sektor perniagaan terbahagi kepada tiga, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Faktor penentuan saiz perniagaan dilihat dari dua aspek. Pertama, jumlah jualan tahunan dan yang kedua adalah bilangan pekerja tetap. Jenis perniagaan bersaiz kecil bagi perniagaan penghilangan, jumlah jualan tahunan sebanyak 300,000 hingga kurang daripada 15 juta ringgit. Bagi bilangan pekerja tetap, 5 hingga kurang daripada 75 orang. Bagi perniagaan perkhidmatan, jumlah jualan tahunan sebanyak 300,000 hingga kurang daripada 3 juta ringgit. Bagi bilangan pekerja tetap, 5 hingga kurang daripada 30 orang. Berikut adalah kelebihan, kekurangan dan cabaran bagi perniagaan bersaiz kecil. Perniagaan bersaiz kecil. Kelebihan perniagaan bersaiz kecil ialah: pertama, kos overhead yang rendah. Yang kedua, cepat menyelesaikan masalah dan rumutan pelanggan. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, kos upah yang rendah. Kekurangan perniagaan bersaiz kecil ialah: pertama, kos pengeluaran tinggi. Kedua, kurang berdaya saing. Ketiga, sukar mendapat pekerja mahir dan berpengalaman. Yang keempat, kekurangan sumber keuangan. Cabaran perniagaan bersaiz kecil ialah: pertama, masalah aliran tunai. Kedua, bebanan kerja. Ketiga, mengekalkan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baharu. Keempat, memotivasikan pekerja. Kelima, kos overhead yang tinggi. Perniagaan bersaiz sederhana. Bagi perniagaan penghilangan, jumlah jualan tahunan sebanyak 15 juta hingga kurang daripada 50 juta ringgit. Bagi bilangan pekerja tetap, 75 orang hingga kurang daripada 200 orang. Bagi perniagaan perkhidmatan, jumlah jualan tahunan sebanyak 3 juta hingga kurang 20 juta ringgit. Bagi bilangan pekerja tetap, 30 orang hingga kurang daripada 75 orang. Mari kita lihat kelebihan, kekurangan dan cabaran perniagaan bersaiz sederhana. Perniagaan bersaiz sederhana. Kelebihan perniagaan bersaiz sederhana ialah: pertama, mudah ditubuhkan. Kedua, fleksibel. Ketiga, semangat berpasukan yang tinggi. Keempat, pelaporan keuangan syarikat dirahsiakan. Kekurangan perniagaan bersaiz sederhana:
Pertama, sukar menyediakan latihan. Kedua, sukar untuk memajukan kerjaya. Ketiga, wujud jurang hubungan. Cabaran perniagaan bersaiz sederhana ialah: pertama, meningkatkan hasil. Kedua, pengambilan pekerja. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Perniagaan bersaiz besar: bagi perniagaan penghilangan, jumlah jualan tahunan RM50 juta dan ke atas. Bagi bilangan pekerja tetap, 200 orang dan ke atas. Bagi perniagaan perkhidmatan, jumlah jualan tahunan sebanyak RM20 juta dan ke atas. Bagi bilangan pekerja tetap, 75 orang dan ke atas. Sekarang kita akan lihat kelebihan, kekurangan dan cabaran perniagaan bersaiz besar. Perniagaan bersaiz besar. Kelebihan perniagaan bersaiz besar ialah: pertama, menikmati ekonomi bidangan. Kedua, dapat menguasai pasaran. Ketiga, wujud pengkhususan. Kekurangan perniagaan bersaiz besar ialah: pertama, komunikasi kurang berkesan. Yang kedua, birokrasi. Yang ketiga, resiko kerugian lebih besar. Cabaran perniagaan bersaiz besar: pertama, ketidakpastian pasaran. Kedua, pengambilan pekerja. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan tahunan. Yang keempat, perundangan peraturan kerajaan. Sektor utama atau dikenali sebagai sektor premier ialah meliputi semua aktiviti pengeserakan sumber semula jadi dengan mengeluarkan bahan mentah atau hasil alam semula jadi dari bumi atau laut. Sektor utama terbahagi kepada 4, iaitu pelombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. Sektor utama yang pertama ialah pelombongan, yang terdiri daripada petroleum dan gas asli, emas, kuprum dan biji timah, mineral lain bukan logam. Sektor utama yang kedua ialah pertanian, yang terdiri daripada tanaman jualan untuk pasaran tempatan atau ekspor, contoh kelapa sawit dan getah. Sektor utama yang ketiga ialah pembalakan, yang terdiri daripada kayu merbau, cengal, meranti, seraya dan keruing. Sektor utama yang keempat ialah perikanan, yang terdiri perikanan laut dalam, pinggir pantai, air tawar dan ikan hiasan. Sektor kedua atau dikenali sebagai sektor sekunder ialah melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap. Sektor kedua terdiri daripada pembuatan dan penghilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga dan pembinaan. Pembuatan dan penghilangan ialah penghasilan barang melalui proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai. Contoh, kilang pembuatan roti melakukan transformasi bahan mentah, tepung kepada roti. Kejuruteraan ialah menyediakan jentera, mesin dan peralatan untuk pengeluaran. Contohnya, Proton Holding Berhad perlu mesin khas untuk menghasilkan kereta mengikut reka bentuk dan kualiti yang ditetapkan.
Pembekalan tenaga ialah pembekalan sesuatu tenaga dari pelbagai sumber. Contoh, TMB membekalkan elektrik dan Syarikat Air Negeri Sembilan membekalkan air. Pembinaan ialah merangkumi aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan menggunakan barang siap atau separa siap. Contohnya, pembinaan bangunan dan jambatan. Sektor ketiga atau sektor tertia ialah melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna. Sektor ketiga terbahagi kepada 3 bidang iaitu perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta dan perkhidmatan sukarela atau kebajikan. Sektor ketiga meliputi pelbagai bidang seperti sektor perkhidmatan pelancongan, pengangkutan, telekomunikasi, perbankan, perdagangan serta perkhidmatan awam dan swasta. Selain itu, berperanan menyokong perkembangan sektor premier dan sekunder. Berikut adalah 3 bidang yang terdapat dalam sektor ketiga. Perkhidmatan awam masih wujud adalah disebabkan keupayaan rakyat untuk membayar kos perkhidmatan swasta masih rendah. Contohnya, bidang pendidikan dan kesihatan tidak diswastakan sepenuhnya. Perkhidmatan swasta wujud adalah untuk memberi perkhidmatan kepada perniagaan dan individu. Selain itu, turut ditawarkan oleh perniagaan persendirian, contohnya peruncitan dan akaunten. Perkhidmatan sukarela atau kebajikan disediakan oleh badan-badan amal dan sukarela, contohnya kesihatan komuniti dan alam sekitar. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat apa yang telah kita pelajari dalam 1.4 iaitu klasifikasi perniagaan. Klasifikasi perniagaan terbahagi kepada 2 iaitu saiz perniagaan dan sektor perniagaan. Saiz perniagaan terbahagi kepada 3 iaitu saiz kecil, saiz sederhana dan saiz besar. Manakala sektor perniagaan terbahagi kepada 3 iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Diharap ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Sekian, terima kasih dari cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Bye.